pengecualian lah. Tapi secara umumnya, setiap minggu kita akan hadir pergi solat Jumaat secara berjemaah. Solat-solat waktu lain dia tidak ada kewajipan tu fardu kifayah, tetapi bagi solat Jumaat dia adalah fardu ain. Dan yang membezakan solat-solat lain dengan solat-solat Jumaat ni apa? Apa beza dia? Beza. Beza solat Jumaat dengan solat-solat lain. Ada khutbah. Ada khutbah kan, betul? Jadi sebenarnya kita boleh dapatkan dia punya sebab kenapa kita nak kena hadir Jumaat wajib. Allah SWT macam nak mewajibkan kita ni seminggu sekali mendengar khutbah ataupun mendengar peringatan kan. Sebab dalam khutbah tu akan disampaikan peringatan-peringatan oleh Nabi SAW lah dalam konteks para sahabat. Akan diingatkan kepada mereka tujuan hidup mereka, akan diingatkan mereka kita ni sedang apa yang berlaku sekarang kan. Supaya semua orang muslimin di Madinah tu mereka berada dalam fasa ataupun satu bentuk pemikiran yang sama kan. Kalau mereka ni terseleweng, tercinta dunia ke minggu tu kan, terciduk ke, terbuat maksiat ke, pada hari Jumaat tu lah mereka ni akan disingkan balik pemikiran, perasaan, ukhuwahnya kan pada hari Jumaat ketika bertemu ramai-ramai di Masjid Nabawi dan mendengar khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bila para lelaki ni balik, sahabat-sahabat lelaki balik, mereka akan bercerita apa yang Nabi sampaikan kepada family masing-masing kan, sampai kepada isteri dan anak perempuan. Kalau mereka tak bercerita pun, isteri mereka akan tanya, tadi apakah yang Rasulullah sampaikan ni? Sebab mereka ni setiap minggu akan diberi peringatan. Tetapi sedikit ralat lah kan, sebab hari ni khutbah tu ada, cuma mungkin tak capai objektif seperti itu. Kadang-kadang kita pilih khutbah untuk itu kan, inna tak je ittaqullah tu semua dah bertakwa tunduk kan. Lepas tu bila kata apa, Hakim Musah tu baru bangun balik. So hilang lah dia punya gist khutbah tu, jadi sebab kita ni tidur kan. So sebenarnya kita ni memerlukan peringatan-peringatan, perlukan sesi untuk samakan pemikiran kita, satukan balik kefahaman kita. Sekurang-kurangnya seminggu sekali lah mengambil spirit falsafah daripada kewajipan khutbah Jumaat kan. Sebab itulah bila satu peristiwa yang kita bincangkan beberapa minggu lepas, dalam satu sesi khutbah itu Nabi sedang berkhutbah, kemudian datang satu rombongan dagangan daripada Syam, parking dia orang punya caravan tu, parking unta-unta mereka dengan penuh barang dagangan di sebelah masjid. Bila sahabat-sahabat tengok rombongan datang, mereka sebahagian besar mereka bergegas pergi ke rombongan tadi kan, nak mendapatkan barangan dagangan, dan meninggalkan Nabi sedang berdiri berkhutbah bersama beberapa sahabat lain lah. Yang tinggal tu sedikit saja, dikatakan hanya 12 orang yang tinggal. Disebabkan peristiwa itu Allah SWT menurunkan surah Al-Jumu'ah nak menegur kepada sahabat-sahabat ni, sepatutnya mereka memberi keutamaan kepada majlis khutbah bersama Nabi SAW. Sebab Allah berfirman, ya alladzina amanu idza nudiya lis-shalah fil yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah kepada zikrillah, bersegeralah kepada Allah SWT kan. Lepas tu Allah cerita lagi lah perdagangan, harta-harta bisnes mereka itu, apa yang Allah bagi, apa yang sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang mereka bukan. Kalau kita boleh tengok sekejap lah surah Al-Jumu'ah ayat last sekali Allah sebutkan tentang mereka telah meninggalkan Nabi SAW bersendirian kan dalam khutbah tu, dan Allah menegur dengan ayat last tu. Kalau kita boleh tengok surah ke-62, Allah kata wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Mereka melihat perdagangan atau permainan ilaiha wa tarakuka qa'ima, kerana mereka bersegera kepadanya, wa tarakuka qa'ima, meninggalkan engkau ni berdiri Muhammad, berdiri seorang-seorang kan. Qul, katakanlah, ma indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah. Masya-Allah kan. Katakanlah kepada mereka, apa yang ada di sisi Allah SWT itu lebih baik daripada permainan ataupun at-tijarah, perdagangan yang mereka pergi kan. Wallahu khairur raziqin. Jadi ini adalah spirit yang nak dibentuk dalam kalangan orang beriman, supaya sentiasa mengutamakan urusan-urusan untuk mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. So disebabkan kita ada khutbah kita pun kita tak capai objektif, maka kita adakanlah jugalah kan alternatif sesi kita pada pagi ini. Kita akan buat seminggu sekali pun insya-Allah, untuk sama-sama kita ambil manfaat lah dan berkongsi betul ke tak betul, dan tanyalah kalau nak tanya kan. InsyaAllah itu cukup sedikit
berlimah rezeki kita pada pagi ni. Semoga masa kita pagi ni diberkati oleh Allah SWT. Semoga kita bangun pagi kan, tahan diri penat tidur tu, apalkan jari kita, semangat kita, effort kita kan. Mungkin susah kan nak stay pagi ni kan. Duduk rumah tu katilnya empuk, ada aircon mungkin, makanan sudah ready made dekat bawah, kat dapur kan. Banyak sangat godaan-godaan. Kita boleh je tak nak join, tapi kita memilih untuk join. InsyaAllah semoga Allah SWT memberi ganjaran lah di atas effort yang kita berikan, insyaAllah. Kita masih lagi tunggu Ammar dan juga Nazmi kot. Ataupun ada kamera kalau dia orang akan masuk kan. Sekejap tengok sikit apa Ammar punya ni. Okey. Baik. Ammar tengah panggil Nazmi. Okey, tak apa. Tapi biasalah kita akan sambung dengan sedikit tilawah tadabbur dan kita akan sambung diskusi perbincangan surah Al-Masad ataupun soal lahab kan. Kita akan tengoklah pada hari ini insyaAllah kita akan sama-sama baca surah apa? Baca surah apa? Kita akan baca surah Taha boleh? Surah Taha sama-sama insyaAllah. Ahlan wa sahlan Najmi. Najmi bersama dengan Ammar ke Najmi seorang-seorang? Mantap. Berkongsi device kita baru saja nak baca surah Taha. Tadi baru kita mukadimah. Sekarang kita nak tilawah sama-sama surah Taha. Surah yang ke-20. Tapi ada device yang berbeza ni. Ammar masuk juga. Kenapa baca kena? Sekejap. Ammar dekat surau tu kan? Macam gaya macam surau. Ke tak? Betul. Dengan Najmi. Oh, Najmi pun dekat surau juga. Tapi pakai device masing-masing. Mantap. Okay, tak apa. So, tadi apa tadi kita dekat mana? Terganggu sekejap. Nak baca surah Toha. Nak baca surah Toha saja je. Baca surah Toha, surah ke-20. Surah kita ada ramai hari ni, kita ada 11 orang kan. So kita akan baca mungkin beberapa ayat sajalah insya-Allah. Iaitu kita akan baca 11, seorang akan baca lebih kurang bagilah kan 5 ayat kot okeylah. 5 ayat sampai ayat ke-55 kan. Orang akan baca 5 ayat. Surah ke-4 sampai ayat ke-55 kan, 11 orang. Boleh Boleh. So akan dulu Yum, so Aiman Yu'at Dengkil dan Aiman JMI. Lepas ni kita mungkin bolehlah kenal-kenal sikit kan, sebab ada Aiman Dengkil kat sini, ada Baim Mintat, ada Usim. So mungkin ada yang baru kenal kan. Boleh networking lah insyaAllah. Okay, 5 orang kan. Dah jumpa dah surahnya? Wise dah jumpa tak Wise? Mungkin seorang boleh tulis page berapa dekat chat ni, surah berapa, ayat berapa kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Boleh Qayyum sambung? 5 ayat 5 ayat sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Boleh Aiman sambung? Aiman yang rawang. Sampai 15 lah? Betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fahlaq alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana tartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Boleh Aiman sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولا فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى Boleh Fahim sambung boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري Boleh Baim sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Boleh siapa tu Adik kot, adik sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Boleh Imran sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Boleh Uwais sambung. بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا وقولا له قولا لينا لعله
أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أن يطغى. Boleh Nazmi sambung? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى. Boleh sekali lah Ahmad habiskan 5 ayat lagi. بسم الله الرحمن الرحيم قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآية لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih semua, jazakumullahu khair atas bacaan masing-masing. Semoga setiap bacaan huruf-huruf yang kita baca tadi mendatangkan pahala lah kepada kita semua kan. Sekurang-kurangnya dapatlah 10 hasanah bagi setiap huruf yang dibaca, insya-Allah. Jadi kita akan ambil sedikit masa membaca terjemahan dan nanti kita akan sama-sama tadabbur ayat-ayat yang kita baca tadi kan.
Dah baca dah terjemahan dia? Belum, tak habis lagi. Okey. Sambil itulah kita bercerita sikit kan tentang surah ni. Sambil antum baca tu. Alhamdulillah kita baca sebahagian daripada surah Taha. Surah yang sangat unik. Ini surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW, itu surah Makkiyah kan. Maksudnya semua orang aware ataupun tahu bila kita baca terjemahan ni kita akan dapati surah ini bercerita tentang kisah Nabi Musa AS. Dia akan menceritakan, memaparkan sebahagian daripada sejarah dakwah Nabi Musa AS. Berkongsi kepada kita beberapa pengalaman, serutan-serutan pengalaman daripada kisah Nabi Musa AS. Kisah Nabi Musa AS ni dia sangat banyak kan dalam Quran. Dia berselerak daripada surah Al-Baqarah sampailah juz 30 tu still lagi surah cerita tentang Nabi Musa AS. Cuma dia tak cerita secara, Allah SWT tidak menceritakan satu surah lengkap ataupun dia cerita dengan kronologi yang betul kan. Tapi dia cerita tu sepah tu macam-macam lah, macam-macam bentuk penceritaan. Ini menunjukkan bahawa Quran ni dia bukanlah kitab akademik. Akademik wise dia macam tak betul kan. Mana ada orang tulis buku sirah tu macam-macam tu. Selalu kalau kita baca buku akademik, dia akan tulis biografi tu ikut timeline kan. Dari awal, habis, complete. Tapi tidak. Kisah Nabi Musa ni dia bersepah-sepah dan dia mengambil serutan demi serutan tanpa mengikut dia punya kronologi tu. Sebab bila Allah cerita setiap kisah itu pada surah itu, dia ada objektif tertentu. Ada tadabbur tertentu kan. Dia bukanlah satu kitab akademik seperti mana kita baca ensiklopedia ke. Sebab ni Quran ni kitab hidayah kan. So kat sini kita membaca beberapa sebutan daripada kisah Nabi Musa AS, iaitu kisah di mana cerita tentang dia bermula dengan bila dia mendapat wahyu kan. Bibit pertama Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. Sebenarnya dia ada kisah sebelum tu lagi kan. Kalau kita baca surah Al-Qasas, kita sebut kisah prior sebelum dia menjadi Rasul. Iaitu selepas dia ada perkoran, dia terbunuh keluarga penduduk daripada kaum Fir'aun tu, dia lari pergi ke Madian selama 10 tahun. Ini adalah dia sekarang ni kita sedang bercerita dekat point dia on the way balik daripada Madian nak balik ke Mesir. Lepas 10 tahun berhijrah ke Madian ni. Macam kita sebut sebelum ni kan, semua orang yang berhijrah ni eventually nak balik ke rumah masing-masing. Kita pernah baca surah ni sama-sama? Macam pernah baca pula? Toha macam tak pernah je. Surah lain kot kan. So dia nak balik ni, daripada Madian nak balik ke Mesir 10 tahun. Biasalah pergi Jerman nak balik Mesir kan. Lepas duduk dengki yang lama nak balik ke Rembau. Dan berhijrah pergi Selangor, pergi ATM dengki, nak balik ke Rawang lah. Yang samalah. Dah lama dekat Using tu, mesti nak balik ke Taiping ke mana lah. Najmi kat mana kan, balik Perak kan. Buat apa duduk kat rumah orang kan, nak balik ke rumah masing-masing. Sebab Betul. kita punya nature ni mesti terindu, terikat dengan tanah air kita kan. Itu adalah fitrah yang campakkan oleh Allah SWT. So asalnya Nabi Musa ni dia nak balik bukan nak jadi mission impossible pun. Dia tak ada mission pun. Sekadar balik untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia, iaitu kembali ke tanah air. Ziarah family, jumpa mak yang tinggalkan, jumpa adik-adik dia. Tetapi Allah SWT mentakdirkan selain daripada itu kan. Iaitu on the way itu dia dipertemukan dua dan diangkat dari Rasul. Dekat sini dah bermula kan. Cerita ni berlaku dekat lembah tua tu kan. So dia pun habis dapat jadi Rasul. Long shot kita kan. Kemudian selepas beberapa dialog dia dengan Allah SWT itu, Allah terus memberikan dia satu beban amanah yang sangat hebat. Iaitu dia kena balik Mesir ni bukan balik sekadar suka-suka. Tapi balik ni mesti ada satu misi sangat besar, iaitu izhab ila Fir'aun innahu tagha. Subhanallah. Dekat ayat ke berapa? Ayat ke-24 dengan ayat 25 kan. Ayat ke-24 lah. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Ini satu misi yang sangat besar yang mengubah seluruh orientasi perjalanan hidup Nabi Musa AS ni.
Itulah cara Allah SWT nak memberikan risalah dia kepada hamba-hambanya, memberikan petunjuk dan mengubah dia punya mission hidup kan. Patutnya kita macam tu lah. Mungkin dulu kita datang belajar, kita ada mindset nak score for flat je ni, lepas tu nak sambung belajar, pergi fly sebagainya. Itu adalah misi, bukan misi kan, itu hanyalah kita punya personal punya ambition lah. Semua orang pun ada cita-cita macam tu kan, be it dia Muslim, non-Muslim ke, dia atheist ke, dia ada cita-cita tu, pergi belajar, ambil grad, kerja. Itu adalah normal person. Tapi sebaliknya Nabi Musa ini asalnya dia normal juga, balik kampung kan, balik raya, balik kampung kan, tapi Allah mengubah dia punya orientasi tu, perjalanan hidup tu, sehingga dia berikan dia satu bebanan, iaitu izhab ila Fir'aun. Jadi samalah kita ni kan, Allah pilih kita untuk belajar Quran, memahami Islam, memahami ayat-ayatnya. Lepas ini misi kita lain lah kan, itu menyampaikanlah kebenaran ini kepada kawan-kawan kita kan, menggunakan kita punya platform akademik, platform A-level, platform tamhidi, platform asasi, platform apa lagi ada kat sini, macam platform lah, Google Meet kan, menggunakan semua platform ni untuk melaksanakan misi baru ni, menyampaikan Islam ni. So cerita dah habis, diberikan misi tu. Apa agak-agaknya respon Nabi Musa? Kalau kita lah dekat Nabi Musa ni, apa kita respon? Kalau kita berada di tempat dia. Takut. Takut. Tak, macam tak boleh buat kan. Itulah. Sebab dia ni dah lah dia tak ada apa-apa kan, dia ada masalah cakap, dia ni cakap pelat, dia pernah bunuh orang dulu. Nabi Fir'aun ni dah banyak berjasa dekat dia kan, membela dia waktu kecil, dan he has nobody lah untuk support dia kan. Tetapi hebat Nabi Musa ini, dia tidak memberikan alasan kan. Kita kata, oh no God, please don't give this to me, choose other people kan. Tak ada kan. Bila Allah bagi dia tugasan ni, dia terima, tapi dia berdoa apa? Ini doa sangat powerful lah. Doa ini kita baca untuk belajar kan, tapi sebenarnya konteks dia turun tu untuk membawa misi Islam. Sekarang kita baca doa ini sebab nak belajar dalam kelas kan. Kita baca doa ni konteks yang sangat kecil, iaitu untuk belajar beberapa perkara dalam kelas kan. Tapi Nabi Musa, dia mengungkapkan doa ini dalam satu suasana yang sangat besar, iaitu menerima mesej Islam untuk sampai kepada Fir'aun ni. Sangat hebat. Dia kata, Rabbi ishrah sadri, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah bagi ku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan daripada lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami aku. So itu yang pertama kan. Jadi minta beberapa perkara lah. Yang pertama, semoga Allah melapangkan dada dia kan. Sebab sebenarnya, kenapa ini doa pertama dia minta? Kenapa dia tak minta dia diberikan power ke kan, pedang ke, kuasa sakti ke kan, bolehan apa macam Naruto ke apa, tak ada kan. Tapi perkara pertama yang diminta oleh Nabi Musa ialah Rabbi syrahli, lapangkanlah dada aku. Sebab semua masalah akan selesai kalau kita ni ada dada yang lapang kan. Betul tak? Macam semua masalah selesai ke? Tak mestinya. It could be lah kan. Sebab bila kita jumpa masalah, halangan pertama adalah mindset kan. Alamak, tapi kalau dada kita lapang, kalau kita ada dada kita lapang, dada kita cool, kita akan cari jalan yang sesuai untuk selesaikan masalah tu kan. Sama macam exam kan. Kalau dah blank, nervous tu, habis lah. Tapi kalau dada kita cool, insyaAllah kita akan fikir, ingat balik pulang kaji kita boleh selesaikan. Kan? Samalah masalah kan. Kita bawa kereta, tiba tayar pancit. Kalau kita gemuruh, blank, stres, kita akan stuck. Tapi kalau kita dada lapang, Allah bagi kita kelapangan dada, kita boleh berfikir rasional, kita boleh selesaikan masalah. Jadi sangat hebat doa ni sebenarnya. Sebab dia minta pertama sekali lah Rabbi syrahli sadri. Kerana Nabi Musa tahu dia sedang berhadapan dengan Fir'aun yang ada bala tentera sangat hebat, menguasai Mesir kan. Kita boleh katakan Fir'aun ni macam Trump lah, ataupun Joe Biden hari ni. Bukan Trump lagi, Joe Biden. Sebab Joe Biden ke nama dia? Melayu. Orang panggil Biden. Joe Biden. Kau tengok dalam berita tu dah sebut Joe Biden kan. Tapi macam dia very powerful man lah kan, yang menguasai satu kerajaan besar di Mesir.
of course ada verse, tapi dia minta perkara pertama adalah Rabbi syrahli sadri. Jadi kawan-kawan lah yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya dalam hidup kita ni kita banyak masalah kan, banyak ujian. Jadi perkara pertama yang kita minta Allah SWT ialah dengan terus memberi kita ni kelapangan hati kan. Ada banyak sebab kenapa kita boleh minta kelapangan hati ni. Pertama, supaya kita kekal rasional. Yang kedua, supaya kita tidak ada syubhat kepada Allah SWT, ataupun ada zon-zon buruk kan, ataupun kita panggil su'zon. Su'zon ialah sangka buruk kepada Allah SWT. Kalau orang itu tidak diberikan kelapangan dada, dia diuji, dia ada kebarangkalian merasakan Allah sedang mengazab dia dan dia bersangka buruk kepada Allah SWT. Sekiranya kita diberikan kelapangan dada, insyaAllah apa-apa ujian, apa-apa halangan yang kita hadapi hidup ni, kita dapat tempuh dengan sangat tenang kan, kalau Allah bagi kita ni kelapangan dada. Kerana itu Nabi Musa ajar kita sangat bagus, very powerful, psychologically pun dia sangat betul. Memintalah sentiasa Allah bagi kita ni kelapangan dada dalam apa-apa urusan kita ni. Apatah lagi jika kita ni dalam satu urusan yang besar, misi untuk sampaikan Islam kepada Fir'aun dan konteks ni kan. Kalau kita ni tak ada nak Fir'aun pun, kita tak ada nak sampaikan Islam pada Trump pun, kita ni sekarang sampaikan misi-misi Al-Quran je pada kawan-kawan kita, pada housemate kita, roommate kita mungkin, kita punya asasi mate, kita punya A-level mate dan sebagainya kan, all the mates lah. Kita mungkin nervous, ada assumption kan, rasa macam tak layak, rasa macam tak cukup ilmu, rasa macam takut rejection, rasa macam takut ditolak, takut diherdik. Kita minta lah semoga Allah bagi kita ni Rabbi syrahli sadri, kelapangan dada untuk kita berhadapan dengan semua feedback tu kan. Itu yang pertama kan nak cerita kan. Kemudian sangat menarik juga Nabi Musa meminta diberikan seorang Harun. Masya Allah, dia kata apa? Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Jadikanlah bagi aku seorang wazir. Wazir ni menteri kan? Wazir menteri, tapi dalam konteks ni bukan menteri, tapi dia adalah pembantu. Waziran min ahli Harun akhi, daripada saudaraku, dia tu pick nama itu Harun. Tapi apa tu dia? Hujang pertama kan, ushdud bihi adri, supaya dia boleh menguatkan aku urusan tu. Wa asyik fi amri, dan aku berkongsi dengan dia kan, berkongsi dengan dia apa-apa bebanan. Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Subhanallah kan. So ni dua benda dia minta. Dia minta satu je, tapi expectation ialah bila ada Harun ini sebagai teman dia ni akan memudahkan urusan dia kan, kongsi masalah. Yang paling penting lah supaya kami ni banyak ilmu kan, tasbih kamu. Jadi Nabi Musa sedang ajar kita satu konsep ni, konsep the true brother. Inilah konsep persahabatan sejati kan. Kita nak Allah beri kita seorang kawan, seorang teman yang boleh kai nusabbihaka katsira. Qur'an katsira. Kai nusabbihaka katsira wa nazkuraka katsira. So inilah teman yang baik sebenarnya, teman yang membantu kita banyakkan bertasbih kepada Allah SWT dan banyak membantu kita mengikuti kepada Allah SWT. Susah kita macam ni. Kita ada ramai kawan dekat A-level, dekat SRC, dekat Tamidi kan, tapi ada teman yang sikit-sikit je ajak makan ni, try food testing ke, ada kawan yang suka ajak pergi tengok bola, ada kawan yang suka review movie ke, sangat sedikit. Bahkan mungkin tak ada teman-teman yang jom kita Qiyamul Lail malam ni, weh asyik tu. Kalau ada tu memang luar biasa lah kan. Tapi mungkin ada insyaAllah. Kita mencari teman-teman yang boleh banyak kita kepada Allah SWT. Dan itulah sebab kita berteman dengan satu kan. Kalau kawan kita tak buat macam tu, kita jadi orang tu. Jadi orang yang mengingatkan kawan kita untuk banyak bertasbih kepada Allah SWT, berkongsi masalah kan, wa asyriku fi amri, berkongsi dalam apa-apa urusan kan. This is the true friendship. Ini kita panggil ukhuwah fillah yang telah pun dipertontonkan oleh Nabi Musa AS dengan Harun AS. Subhanallah kan. Kalau ada kawan-kawan hari ni yang kongsi, katalah kita ni til janah kan. Til janah tu hanyalah kata-kata lah kalau tidak dibuktikan dengan amal-amal seperti mana yang dibuat oleh Nabi Musa dengan Harun kan. Kalau sekadar friendship sebab main game live sama-sama, itu bukan true friendship lah kan. Ataupun kongsi rokok tu kan, depan kan kononnya friendship lah. So aku cukup sangat lah kan. Ataupun tidak adalah persahabatan jika dia itu dibuat untuk maksiat kepada Allah SWT kan. Tetapi persahabatan sebenar adalah bila
kita dan kawan-kawan kita ni membantu, saling menguatkan dalam amal-amal kita, saling berkongsi masalah, saling mengingatkan untuk bertasbih kepada Allah SWT kan. Susah nak cari, kalau ada kita embrace, appreciate dia dan kita jaga. Kalau tak ada, kita jadi orang tu kan. Kita lah jadi orang tu. Orang yang memberi peluang, orang yang mengingatkan kepada kawan-kawan kita lain. Semoga mereka juga mendapat tempias kebaikan daripada kita ni. Jadi ini yang diminta oleh Nabi Musa AS. Walaupun dia Nabi kan, tapi dia minta seorang ni kan. Sebab kalau kita seorang, kita akan rasa Lone Ranger, sedih. Tapi kalau berdua lebih baik. Buat kata lagu tu kan. Berdua, apalah lagu tu kan. Maksudnya berdua lebih baik lah. Lebih bertiga lebih baik. Tapi at least berdua kan. Jadi ada dua benda lah kita share ni kan. Pertama tentang kita sentiasa memohon kepada Allah SWT memberi kita ni kelapangan hati supaya apa-apa amanah yang Allah beri kepada kita ni kita boleh laksanakan. Biik belajar ke, nak sampai ke Islam ke, nak buatlah apa-apa tanggungjawab kita. Yang kedua, kita jadikanlah perkenalan, perhubungan dan persahabatan kita ni sama seperti mana model yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kan. Sebab memang Nabi Musa ni tak ada kawan lain dah. Dia tak ada member lain kan. Dia ada Harun je sebagai akhi dia dan kawan dia kan. Yang kita banyak kawan-kawan kita mungkin kawan yang dibuat atas dasar macam-macam kan. Dasar ni kawan movie, ni kawan sebab dia pack sama saiz ke, ni kawan sebab sokong Manchester City, ni kawan sebab di Johor, ni kawan geng-geng kluster 11, ni kawan-kawan SPM sama. So dia ada banyak sebab-sebab yang very duniawi kan. Ni kawan sebab suka makan sausage ke kan. Ada lah macam tu kan. Tapi tak patut jadikan perkawanan, persahabatan tu atas sebab untuk mengingati Allah SWT. Kita betulkanlah mindset kita bersahabat sama-sama, insyaAllah. Mungkin itu saja nak kongsi hari ini daripada Sotoha ni sebagai peringatan sama-sama kan. Tapi sekarang ni kita PKP kan, so tak boleh jumpa kawan. Tapi bolehlah terus bertanya khabar, share, kongsi masalah ke, saling ingatkan tentang amal dan menggunakanlah kita punya kekuatan persahabatan ni untuk sama-sama share kebaikan-kebaikan yang kita dapat ni kepada kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Ada ke sesiapa nak tambah juga? Lalu tak ada kan, tapi bila aku ada hari ni kan. Macam nak je. Macam nak? Silakan. Tapi mostly apa yang kita baca ni dia cerita pasal kisah Nabi Musa kan. Tapi saya tak pandai sangat sirah kan. Yang saya nampak dekat ayat 15 yang saya nak share, yang pasal hari kiamat. So dekat JMI tu adalah saya pernah jumpa seorang ni. Dia bersyarah. Lepas tu dia cakap dia akhir zaman ramai orang yang akan cerita pasal kiamat kan. Macam dia cakap bila nak kiamat, macam kiamat nak dekat. Tapi kebanyakan orang waktu akhir zaman cuma cakap benda macam tu je. Tapi tak ada membawa kepada amal yang diorang nak tujukan lah ke akhirat. So daripada ayat tu kita dapat tu lah, kita doa lah supaya kita tak jadi dalam kalangan orang yang tu kan. Kita cerita pasal akhirat tapi persediaan pun tak ada. Itulah sedikit sebanyak. Betul. Menarik. Jazakallah khair. Betul juga tu kan. Orang kita suka nak merungkai benda-benda yang gaib ni. Padahal Allah dah jelaskan dia memang akan remain remain secret lah kan pada semua orang. Kalau ikutkan targetnya kita dah kiamat lama kan. Target kiamat 2012 kan. 2012. Ya. Sebab ada filem kiamat tau 2012 tu. Sepatutnya kiamat lah kita ni. Tapi tak kiamat lagi. Maknanya manusia punya target tak betul pun. Tapi instead of kita fikir bila kiamat adalah better kita membuat persiapan untuk menghadapi kiamat. Sebab dia adalah benda real. Kalau kiamat tu lama lagi sekalipun, kematian adalah kiamat kecil bagi setiap orang kan. Kiamat mungkin lama tapi kematian tu boleh datang bila-bila. Dan ia adalah kiamat kecil bagi setiap orang itu. Sebab kalau kita kiamat, let's say lah kita tahu kiamat tu tahun 2025 kan kiamat. Tapi kalau kita mati esok, itulah kiamat kita kan. Sebab it's the end of our life. So kita kenalah sentiasa bersedia lah. Seperti mana kita share kan, ada sahabat Nabi, ada satu sahabat Badui datang jumpa Nabi, Ya Rasulullah, mata sa'ah. Tanya Nabi SAW, bilakah berlakunya hari kiamat? Nabi berkata, wa ma'adatta li sa'ah,
apa yang telah kau persiapkan untuk saat Dia berkata, wallahi uhibbullah wa rasuluh. Wallahi aku ni hanya mencintai Allah Rasulnya. Nabi kata, fa innaka ma'a ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Jadi Nabi pun bagi mindset macam tu kan. Dia tak jawab soalan tu pun. Nabi tidak menjawab soalan tu. Dia kata kiamat. Sebab Nabi pun tak tahu bilakah kiamat berlaku. Okay. Aku tak peringatan tu kan. Semua kita ni tak ada termasuk dalam orang yang sibuk nak cari benda yang gaib. Tapi banyakkan membuat persiapan untuk berhadapan dengan hari kiamat ini. Yang pasti akan berlaku insyaAllah kan. Ada lagi satu nak share mana-mana ayat ataupun poin-poin dia rasa bagus untuk diberi perhatian, tadabbur. Tak ada? Ada lagi sikit. Boleh. Lagi tu ada, tak silap saya, ada hadis dalam kitab Fadilah Amal. Dia kata kiamat hanya akan berlaku ke atas orang kafir. Itu saja. Tapi macam tak nampak sangat dia punya apa maksud tersirat di sebalik hadis tu. Sebab memang ada hadis juga mengatakan kan, selagi ada orang beriman, dia tak kiamat. So by the time orang iman mati, barulah kiamat berlaku. Faham ke? So orang beriman tak dapat nak face lah kiamat tu. Tetapi hadis tu mungkin adalah khilaf dia kan, adalah dia punya isu dia jugalah. Itu kena tanya Najmi lah, power hadis ni. Nanti balik korek lah. Tapi tak apa, point dia dah still lah, kita akan mati kan. Dan kita memang kena buat persiapan pun. Sama ada kita face it or not, dia akan datang. Dan kiamat ni satu keadaan sangat dahsyat kan. Kiamat tu mungkin berlaku dekat orang penutup kan, tapi hari kebangkitan tu semua orang akan hadapi kan. Hari sangat dahsyat tu. Wallahualam, kalau siapa nak share lagi nanti boleh angkat tangan ke, boleh type kat chatbox ke. Kalau tak sempat nanti boleh share dekat WhatsApp stories ke, dekat grup masing-masing kan, insyaAllah semoga kita ni sentiasa mengambil nasihat, teguran-teguran, tazkirah pada Al-Quran. Semoga Allah SWT membukakan ilham-ilhamnya kepada kita untuk memahami ayat-ayat dia kan. Sebab Al-Quran dia sentiasa relevan, dia sentiasa terbuka untuk kita ambil manfaat dia kan. Hari ni kita baca, kita dapat poin ni, esok kita baca mungkin kita dapat pelajaran-pelajaran yang baru kan. Kita dapatkan ilham dia, kita tadabbur lah penghayatan yang baru kan. InsyaAllah. Wallahualam, itu saja untuk sesi tilawah tadabbur kita. Sekarang dah 10.50 dah. Boleh ke sambung sikit lagi kot. Nak discuss sedikit. Boleh. Disambung perbincangan surah. Yalah okey kot. Okey nanti boleh live je. Tak apa, tak kisah pun. Surah Al-Lahab surah Al-Lahab. InsyaAllah. Nak buka slide jap. Selalunya akan record sesi tapi hari ni tak record juga. Window surah Al-Lahab. Share. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, nampak kan? Alhamdulillah. Kau nampak? Alhamdulillah. Makluman lah untuk makluman semua sini. Kita sekarang ni sedang berbincang siri-siri perbincangan surah-surah daripada juz Amma. Kita telah mula pada surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Ikhlas, dan kita telah memasuki sebahagian daripada surah Al-Lahab Al-Masad ini kan. Kita belum masuk lagi pun sebenarnya, kita baru bincang mukadimah dia. Tapi mukadimah tu sangat penting lah. Sebelum ni kita baca surah Al-Ikhlas kan. Jadi insyaAllah mungkin kita akan recap sikit kita punya perbincangan ni. Sebelum kita nak tengok surah Al-Lahab ni, dia nak share satu perbincangan lain sebenarnya ni. Itu satu topik tips interaksi Quran kan. Topik ni kami dah bincang sama-sama waktu PKP bulan 4, bulan 5 hari tu dengan Najmi, dengan Baim. So Najmi dengan Baim dah expert ni, diorang boleh share nanti kan. Amal sekali kan. Waktu tu sebelum masuk belajar lagi kan. Kenapa kita perlu share tips ni? Kenapa kita perlu tahu? Sebabnya kalau tanpa ada tips ni, mungkin apa yang kita akan discuss ni, ayat Quran ni mungkin tak dapat kita nak appreciate, tak dapat nak fahami, tak dapat nak hayati. Sebab tanpa tips ni lah kan. Dah ada 5 tips kat sini, tapi kita tak discuss hari ni. Abang just share secara overview. Kalau kita ada masa, kita mungkin boleh buat sesi khas lah untuk discuss tips ni aja kan. Cuma ada 5 tips ni. Yang pertama lah merasai Quran untuk kita. Ada slide khusus lah pasal tips ni, panjang tips tu. Tips yang kelima tu nak highlight sikit hari ni, iaitu siapa kita. Ada berapa barrier kita nak fahami Quran kan? Apa barrier dia nak faham Quran? Boleh share tak? Bahasa.
Okey, bahasa lagi. Jarak masa. Masa. Ha. Okey, masa boleh juga. Nabi dah. Nabi tak ada, okey. Tak ada Nabi. Okey, mungkin Barry kan nak faham Quran. Menarik. Apa lagi halangan nak faham Quran? Orang-orang yang faham Al-Quran tak menyantuni pemuda. Dahsyat. Ni macam nak bash ustaz-ustaz je kan. Tak ada lah. Kemahiran nak baca. Macam mana? Macam kan nak baca Quran tu nak kena faham tajwid. Kemahiran nak baca itu pun barrier juga kan. Oh mungkin, okey kalau itu untuk orang awam mungkin barrier dia kan. Untuk orang yang tak boleh baca, barrier dia baca lah. Kalau kita ni mungkin bukan tu kan. Okey, faham. Saya ada banyak jawapan, betul-betul. Semua tu betul jugalah. Tapi dia bukan tu saja kan. Contohnya nak baca tu kita tak ada barrier tu lah sebab kita boleh baca. Nak faham pun kalau barrier bahasa kita pun dapat terjemahan kan sekurang-kurangnya lah. Walaupun dia taklah memenuhi tapi dia membantu sikit banyak. Kalau kata Nabi tak ada, sebenarnya Nabi tidak menafsirkan Al-Quran pun semuanya. Kalau kita tengok buku hadis, dia ada bab tafsir Al-Quran dalam buku hadis. Tapi sangat sedikit ayat yang Nabi tafsirkan. Nabi tak tafsirkan semua. Maknanya Nabi dia pun tidak menafsirkan Al-Quran. Sebab Al-Quran tu dia kena ditengok, dilihat mengikut konteks zaman kan. Cuma ada satu barrier besar. Barrier apa kat itu? Kita sambunglah pada minggu berikutnya. Sorry. Semua ada ke lagi mendengar dengan fokus ke? Ke tengah buat air? Ada. Ya. Ada. Boleh. Fokus. Ada. Tak ada dengan makan kacang ke, tengok TV tak ada Test sikit. Adik bawa adik tu. Kita test sikit semua Saya dengar. dengar. Aiman okey ke? Okey. Barrier dia adalah contoh bagi analogi kan. Kita ada buku bahasa Melayu. Katalah seorang doktor berbangsa Melayu membaca buku subjek ekonomi juga berbahasa Melayu. Bolehkah doktor tu faham buku tu? Sukar kan? Dia mungkin boleh faham lah tapi dia susah nak memahami secara sepenuhnya. Dia mungkin akan faham sedikit je. Memahami secara runcit-runcit ataupun secara terpisah-pisah kan. Benda-benda yang ada kaitan dengan dia faham lah kot. Tapi sukar nak faham secara keseluruhan. Walaupun bahasa sama. Sama juga keadaan kalau seorang engineer membaca buku-buku perubatan lagilah pening kan. Walaupun bahasanya Melayu, sama-sama Melayu. So bahasa bukanlah barrier yang utama. Sebenarnya barrier utama ialah konteks kita menerima Quran tu. Sebab Quran turun dalam satu suasana sahabat berada dalam satu profession. Tapi turun dekat sahabat kan. Mereka berada satu motion lah, satu profession. Turun Al-Quran lah, turun. Bantu diorang, guide diorang. Diorang satu keadaan, turun. Sekarang kita berada dalam keadaan yang lain. Tapi kita membaca Quran yang turun dalam satu keadaan tertentu. Kalau kita tidak membetulkan keadaan kita seperti mana keadaan sahabat, kita tak dapat nak feel ayat tu. Faham ke? Dia tak boleh nak maksudnya point dia apa? Sebab itulah point dia adalah kita kena kenal dulu siapa kita sebenarnya. Membetulkan siapa kita dulu, barulah kita dapat nak relate kita dengan Al-Quran. Point lagi panjang, kenalah sambung lagi nanti sesi tu. Iaitu para sahabat ini, mereka terima Al-Quran bukan sebagai seorang pedagang, bukan sebagai seorang penyair, bukan sebagai seorang tukang besi, walaupun itu adalah kerja-kerja mereka. Tapi mereka semua ini bersatu dalam satu profession sebagai seorang pembawa Islam kan, yang bersama-sama Nabi bawa Islam. Jadi bila Quran turun adalah menyelesaikan masalah-masalah dakwah kan. Masalah-masalah dakwah, masalah-masalah yang sahabat hadapi bila mereka nak sampaikan Islam, kembangkan Islam dan amalkan Islam. Kalau kita baca Quran dalam konteks tu, kita boleh faham. Contohnya kan, Quran turun cerita tentang Nabi dituduh gila. Ayat Quran pun turun kan. Ma anta binikmati rabbika bimajnun. Surah Qalam. Engkau dengan nikmat Tuhan kau bukanlah seorang yang gila. Kita tak nak faham. Secara perasaan tak dapat nak feel ayat tu.
Apa gila ni? Sebab sekarang ni tak ada orang gila. Tapi kalau kita buat dakwah seperti mana sahabat Nabi buat, dan orang tuduh kita gila, gila lah kau ni Fahim kan. Sungguh-sungguh sangat buat ni. Kau ni gila lah. Kita rasa stres, kita tertekan kan. Lecturer kata kita gila kan. Housemate kata kita gila, roommate kata kita gila, balik kat family kata, kau ni dah luar tabiat lah, tiba-tiba je baik ni kan. Gila ke apa? Time tu bila kita baca ayat ma anta bini mati rabbika bimajnun, baru kita boleh dapat full feel tu. Full feel. Perasaan penuh. Kerana sama konteks kita tu kan. So sangat penting nak faham ayat Quran yang kita discuss ni. Kita kena align dulu kita punya kehidupan tu dalam satu misi seperti para sahabat ni. Sebab tu point dia adalah kita kena tengoklah siapa kita ketika kita baca Al-Quran. Kalau kita baca sebagai konteks student, konteks mak, konteks ayah, konteks apa, pekerja, student ke apa, tak dapat nak ambil full gambaran Al-Quran. Okay. Itu poin yang pertama, nak cerita tentang surah ni kan. Sebab kita akan cerita tentang bagaimana berlakunya pertembungan di antara Abu Lahab dengan Nabi. Kalau kita tak ada konteks tu, kita tak nak feel kenapa Allah ni begitu bertegas dengan Abu Lahab. Sampai turun ayat yang menyebut mencela Abu Lahab secara khusus. Tidak ada dalam Quran Allah mencela mana-mana individu yang memusuhi Islam dengan menyebut namanya melainkan nama Abu Lahab. Betul kan? Abu Lahab juga? Abu Lahab je. Fir'aun bukan nama, dia ada gelaran. Okay. Apa lagi nama-nama jahat dalam Quran? Tak ada. Qarun. Qarun tu nama Qarun, mungkinlah Qarun. Okey, Qarun. Qarun nama ke? Qarun lah. Okey, Qarun betul lah, boleh Qarun. Tapi dia tak mencelakakan Qarun kan? Tetapi Abu Lahab ni dicelakakan. Tabat yada Abi Lahabin. Dia punya penceritaan tu. Satu lagi menarik, Qarun adalah cerita lepas. Abu Lahab ni cerita akan datang tau. Sebab Quran turun ketika Abu Lahab hidup. Kan? Yang mana waktu tu Abu Lahab belum mati lagi, tapi Allah dah awal-awal lagi dah mencelakakan dia ni. Tabat yada Abi Lahabin. Kalau kita cerita tentang Qarun, memang dia dah berlaku dan dia dah confirm lah mungkar, ingkar kan, Fir'aun sebagainya. So maknanya konteksnya sekarang ni berlakunya pertarungan di antara orang Islam dengan Abu Lahab di Mekah kan. Sehingga Allah menurunkan surah Al-Lahab. Okay. Itu yang mukadimah pertama kan. Mukadimah kedua juga kita dah share itu sikit tentang latar belakang sirah di Mekah kan. Kita kena faham juga latar belakang ni barulah kita boleh memahami kisah Abu Lahab ini. Kisah Abu Lahab ni semua orang tahu dia adalah bapa saudara Nabi SAW. Di antara orang yang sangat gembira ketika Nabi lahir, tetapi sebab saja Nabi ini diutuskan jadi rasul, diberi wahyu, dia terus menentang apa yang Nabi bawa kan, kerana bersanggahan dengan apa yang dia imani selama ini. Nabi kumpul family dia dekat satu bukit Safa tu kan, dan Nabi pun ceritalah tentang dia nak mengisytiharkan dia punya Islam itu secara umum, ajak family ni beriman. Maka Abu Lahab mencelakakan Nabi. Dalam majlis tu, Abu Lahab berkata kepada Nabi, Tabat yada Muhammad, alihadha jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad, alihadha jama'tana. Adakah sebab ini kau kumpul kami kan? Kau panggil kita orang kumpul kat sini sebab cerita pasal ni, celakalah kau. Itulah kutukan-kutukan yang diberikan oleh Abu Lahab kepada Nabi SAW di hadapan family members ni. Maka sebabkan itu Allah SWT menurunkan ayat Quran. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ayat yang pertama sampai habis. Apa lagi bentuk-bentuk penentang Abu Lahab ni? Sangat banyak. Kalau kita tengok kat sini kan, dakwah Nabi ni kalau tengok kat slide ni, the first 3 tahun, dia 3 tahun pertama ni dia tak banyak tentangan sebab dia secara Syriah. Tapi bila dibuat secara terbuka, Abu Lahab lah antara orang yang menentang. Dalam fasa terbuka ini, Nabi pergi ke pasar-pasar yang cerita pasal Islam. Pergi ke rumah-rumah cerita pasal Islam. Setiap kali Nabi pergi, Abu Lahab akan follow belakang. Dia kata, jangan percaya, tu aku punya anak saudara aku tak betul. Pandai dia tu kan. Sebab dia kan bapak saudara Nabi kan. Dia akan ikut Nabi. Katalah Baim pergi dulu cerita Islam, dan Imran follow. Imran kata kat orang tu, jangan dengar-dengar tu, Baim tu penipu je kan. Nak jual kowis macam tu, tak ada tu, tipu. Pergi kat pakcik ni pula, tipu lagi. Tu kerja dia. Dia akan follow setiap Nabi pergi, dia akan mendustakan Nabi setelah Nabi cerita pasal Islam ni. Bayangkan kita buat kerja macam tu, kerja nak sampaikan Islam kan, cerita pasal Quran. Tiba-tiba kita punya pakcik buat macam tu. Apa kita punya perasaan? Geram kan, sedih lah, pakcik sendiri kot. Kalau orang tu kita tak kenal, tak apa yang tak kenal. Ni pakcik sendiri. Kita punya family members kan.
memang sangat mengguris perasaan Nabi SAW. Kita tak dapat nak imagine sebab kita belum berlaku. Cubalah dia berlaku in real situation, kita akan sangat sedih. So sebab itu Allah sangat bertegas dengan Abu Lahab ini. Itu antara dia buat lah. Apa lagi dia buat? Waktu tahun ke-7, ya, dalam slide tu ceritakan fasa boykot. Itu orang-orang Quraisy memboykot seluruh Bani Hashim. Bani Hashim ni family Nabi Muhammad lah, klan Nabi kan. Dalam Bani Hashim ni ada je orang yang Muslim, ada yang bukan Muslim. Tapi mereka semua support Nabi dan seluruh family diboykot. Tapi menariknya, Abu Lahab ialah sebahagian daripada Bani Hashim. Dia join boykot. Faham tak? Dia join orang luar, boykot family sendiri. Sangat kurang ajar. Padahal dia juga adalah Bani Hashim. Subhanallah kan. Dia boleh join camp klan lain untuk memboykot Bani Hashim kerana kebencian kepada Islam. Sampai bila diorang dia boykot kan, bila diorang tak boleh jual beli kan, kalau ada pedagang-pedagang nak jual beli dengan diorang, dia kata dekat pedagang-pedagang tu, kau markup harga dekat geng-geng Bani Hashim tu, markup setinggi-tingginya, suruh markup harga setinggi-tingginya kan. Sampai dikatakan harta-harta Khadijah binti Khuwailid yang banyak-banyak itu habis sepanjang tempoh boykot ini kerana terpaksa membeli makanan dengan harga yang sangat tinggi. Subhanallah. Sebab itulah dikatakan juga bila harta dia habis, mereka ni kekurangan makanan, Khadijah jatuh sakit sampai meninggal lah. Sebab lepas boykot tu dia meninggal. Ada riwayat yang menyebutkan ketika boykot ni sahabat-sahabat makan daun-daun kering tau, sebab tak ada makanan. Kena boykot kan. Bayangkan kita sekarang kan ada kat tempat kita kena boykot sekarang. Kalau kita boleh imagine waktu PKP itu kan macam boykot lah PKP kan. Keadaan dia tu, kita tak ada nak keluar, kedai tutup, kan orang tengah bising-bising kan, makan tak ada. Kalau PKPD macam tu kan, PKP yang diperketatkan tu, kan dia tak boleh nak keluar cari makanan kan. Tapi kita kena boykot berapa tahun? Tak sampai setahun pun. Sebulan dah bising-bising dah. Hantar-hantar kerajaan kat Facebook kan, kutuk-kutuk kan. Itu baru sebulan. Bayangkan 3 tahun di boykot, subhanallah. Tidak ada bekalan makanan. Ni yang berlaku di Gaza sekarang. Di Palestin, di Gaza, mereka ni adalah satu penjara yang terbesar kan. Siege adanya di dinding. Israel buat dinding kan ke satu Gaza tu. Gaza satu bandar yang kecil je dan dikelilingi oleh dinding, tidak boleh ada akses masuk kan. Berpuluhan tahun dah. Sejak tahun 1948. Mereka ni berhadapan dengan Taliban Zionis di Gaza. Sangat lama dia boykot, tapi mereka terus tabah, terus diberkati oleh Allah SWT kan. Semoga Allah SWT memberikan mereka ni keteguhan untuk berlawan dengan Zionis kan, walaupun dia boykot. Tapi dia baguslah sebenarnya sebab mereka boleh feel boykot tu seperti mana para sahabat dia boykot kan. Kita cakap boykot, kita dapat feel sebab kita belum berlaku lagi. So orang Gaza dia lebih menjiwailah ayat ni kan, surah Al-Lahab ni, kerana mereka merasai peristiwa boykot berkenaan. Macam apa lagi boykot sekarang ni? Sekarang kan Qatar kan diboykot kan oleh negara-negara teluk yang lain kan. Kalau siapa-siapa follow berita-berita politik antarabangsa, Qatar ni negara-negara yang diboykot oleh negara teluk yang lain. Sebab adalah dia punya sesama pemimpin tu clash, tak setuju dengan aliran, so masing-masing yang jadi ketua di negara teluk ni, so mereka memboykot Qatar kerana Qatar ni macam tak selari dengan negara-negara Arab yang lain. Padahal Qatar ni bagusnya kan, Qatar lah yang geng Turki kan, negara Arab lain tu lah geng Amerika kan. So mereka memboykot Qatar, tak bagi Qatar Airlines lalu dalam punya ruang-ruang udara mereka kan. Tapi tu okey lah sebab dia konteks negara kan, dia besar, dia boleh survive lagi. So nak kata memboykot ni adalah satu senjata musuh untuk melemahkan Islam lah kan. Cara musuh nak melemahkan Islam. Sejak zaman Nabi dulu sampai sekarang lah boykot ni berlaku. Boleh lagi itu sekarang, kita dah panjang dah. Kita boleh masuk lagi ni. Satu, boleh. Sebelum tu ada soalan-soalan tanya dulu. Kita tengok sikit lah kan. So nanti memang disarankan nak memahami sirah-sirah Nabi ni, silalah dapatkan buku sirah dan baca kan. Especially tengah PKP ni banyak masa kan, kod lah baca buku sirah dan dapatlah kita nak menjiwai lah apa yang dihadapi oleh Nabi SAW, terutama di fasa Mekah kan. Okay, ni sedikit intro. Kita terus tengok ayat pertama lah. Sebenarnya kita dah cerita tu, apa yang kita cerita tu dah masuk pun poin-poin ayat tu kan. Yang pertama, peristiwa tu lah Nabi kumpul family dia, kemudian katalah Abu Lahab kata dekat Nabi, tabat laka ya Muhammad alihadha jama'tana, celakalah engkau Muhammad kerana perkara ini engkau turunkan kumpul kami.
Jadi Allah pun menurut ayat Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Menarik ayat pertama ni, kita tengok sama-sama kan. Pertama Allah kata tabbat yada, tabbat ni dia adalah fi'il madi kan. Telah hancurlah yada abi lahabin wa tab, 2 kali kan. Sedangkan waktu tu Abi Lahab belum lagi mati. Apa maksud dia? Maksud dia Allah menggunakan ayat konteks past tense, tetapi peristiwa itu belum berlaku. Sebab dia dicelakakan selepas dia meninggal lah kan, waktu di akhirat dan ketika dia meninggal. Maknanya ayat ni telah memberi satu signal bahawa Abu Lahab tak akan masuk Islam pun sampai bila, dan dia akan terus musuh Islam. Sehingga Quran dah memberi garanti dia akan dihancurkan ni. Tabat yada Abi Lahab. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menggunakan perkataan yadun. Yadun tangan, tapi dia adalah simbol pada segala usaha dia tu akan hancur kan. Kempen-kempen yang digunakan tu against Nabi tu akan hancur. Kita cerita tadi kan, dia kempen, dia follow Nabi. Nabi kempen pasal Islam, dia kempen untuk tentang Nabi kan. Kita cerita sebelum ni kan, dia ada 2 anak lelaki yang berkahwin dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dulu tu puteri Nabi SAW. Lepas Nabi mendapat Islam menjadi Rasul, dia suruh anak lelaki ni menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ini pun ada cerita ni, bisa boykot kan. Jadi Abu Lahab ini dia disebut dalam Quran sebagai Abu Lahabin. Sebenarnya nama dia adalah bukan Abu Lahab kan. Apa nama sebenar dia? Abdul Uzza kan? Sebab ada dalam slide tu ada sebut lah. Betul, nama Abu Lahab sebenarnya Abdul Uzza. Itu hamba kepada berhala Uzza, Latar Uzza kan. Tetapi dia dikenali sebagai Abu Lahab sebab Abu Lahab ni adalah kunyah. Kunyah ni maksud dia adalah gelaran bagi orang Arab lah. Orang Arab punya nama ni dia panjang kan, dia ada isim, ada laqab, ada kunyah. Jadi kunyah ni gelaran dia Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Lahab tu maksud dia merah-merahan. Merah-merah yang menyala kan. Sebab dia ni sebenarnya dikatakan handsome. Handsome yang kemerah-merahan dia tu macam memecik-mecik muka. So orang panggil Abu Lahab, yang memiliki wajah yang menyala kemerahan dia tu. Mungkin macam siapa kan sekarang handsome? Tak ada kot siapa handsome, tak tahu kan. Siapa lelaki handsome tak tahu lah. Tapi dia adalah elemen kehandsomean tu sampai orang panggil dia Abu Lahab. Dan Quran tidak memanggil nama dia Abu Uzza sebab Allah tak nak mengiktiraf nama Abdul Uzza tu kan. Kalau disebut dalam Quran nama Abdul Uzza, macam kita acknowledge Uzza sebagai Tuhan kan. Tapi Quran tak akan acknowledge Uzza sebagai Tuhan, maka tidak dipakai nama Abdul Uzza. Sebaliknya dicelakakan dia di atas nama Abi Lahabin. Okay. Dan kita tahu Abu Lahab ini, kalau based on ayat ini, dia bukan saja dicelakakan di akhirat tahu, tapi ketika dia mati pun sangat tragik cara dia mati. Itu balasan Allah bagi ke Abu Lahab di dunia lagi. Iaitu Abu Lahab dia tak pergi perang Badar. Ni menarik ni, dia tak join, tapi bila dia dengar berita kekalahan tentera musyrikin Mekah di perang Badar, dia berlaku depression. Bukan depression lah, dia stress lah sebenarnya. Dia terkejut sebab tentera-tentera Quraisy boleh kalah pada tentera Muhammad yang kecil tu kan di perang Badar. Sebabkan kekalahan tu dia jatuh sakit, terkejut menerima kekalahan padahal tak pergi perang pun. Jatuh sakit, ada kata dia kena ta'un, ada yang kata dia kena macam penyakit HIV ke semua. Sampai sakit selama-lama dia mati dan sangat busuk baik dia. Tidak ada family members yang nak uruskan mayat dia. Boleh buat sirah kan. Family dia pun meninggalkan dia. Sebab keadaan dia sangat teruk, bila mati tu sangat busuk dia punya jenazah dia. Sampai sangat tak tahan, orang dikatakan adalah anak dia Upah, lelaki Afrika kan, lelaki Habsyah, lelaki kulit hitam, gali ke lubang je dan tolak mayat dia tu, campak dalam lubang, kambus. Sangat tragik cara dia mati kan. Begitulah Allah SWT menunjukkan bagaimana pengakhiran orang-orang yang menentang Islam kan. Kalau kita baca cerita Kamal Atatürk macam dia mati kan. Pernah dengar tak nama ni? Netanyahu. Pernah dengar? Pernah. Israel Dahsyat lah. Yang mana? Perdana Menteri Israel. Betul. Dia sekarang menteri dia siapa? Zaman Netanyahu tak tahu. Tragedi. Sekarang lah kan? Netanyahu kan? Ya.
Tapi sorry, Kemudian bukan nak cerita pasal dia. Sebelum sekarang ni bukan nak cerita pasal dia, nak cerita pasal Ariel Sharon kot. Kalau pernah dengar nama Ariel Sharon ni, Perdana Menteri lama. Cuba cari sikit kat Ya, Australia. betul. Ariel ke Perdana Menteri Sharon? Cara. Former Prime Minister of siapa cari nanti boleh share dekat gambar dia kat sini ke apa ni, link ke. Jadi Ariel Sharon ni dia adalah orang yang mengarahkan tentera Zionis menembak Syekh Ahmad Yasin tahun 2002 Islam. Yasin ni meninggal kan. Syekh Ahmad Yasin ni lumpuh tau. Dia ni adalah pemimpin gerakan Hamas di Palestin. Disebabkan dia ni sangat berpengaruh Palestin, walaupun dia lumpuh tapi seorang tua yang sangat berpengaruh, kuat sangat dia punya semangat jihad dia. So sangat ditakuti oleh Israel. So Ariel Sharon ni dia Prime Minister time tu kan, dia minta tentera dia tembak Syekh Yasin ni. Tembak dengan apa? Dengan peluru berpandu. Nanti boleh google tau gambar macam dia mati. Kes tu sangat sedih. Tempat dia ditembak, apa berlaku pada jenazah Syekh Yasin ni. Dan boleh cari dah pasal Syekh Yasin ni supaya kita ni mendapat inspirasi daripada dia kan. Sangat hebatlah tokoh ni. Peluru tu menghancurkan badan dia. Dia ditembak selepas dia solat subuh. Selepas solat subuh tu dia naik wheelchair kan. Bayangkan peluru pandu ni orang tembak bandar tau, bukan tembak manusia. Tapi dia tembak manusia. Of course dah hancur kan. Atas arahan Ariel Sharon. Bagaimana Allah nak membalas Ariel Sharon ni? Selepas itu dia koma kan. Selama belasan tahun baru dia mati. Allah Alam lah, tapi kita bernampak itu adalah pengakhiran yang buruk lah bagi seorang musuh Islam. Allah nak balas apa yang dia buat kan. Ia mengulangi apa yang telah dibuat oleh Abu Lahab. Jadi satu gambaran kat sini kan, dekat dunia ni sentiasa ada musuh-musuh kan. Musuh macam Abu Lahab, Donald Trump ke, dekat apa yang Myanmar tu, Aung San Suu Kyi kan, yang Buddha tu kan, Dwi Tangan Buddha, apa tu yang Buddha tu yang bunuh orang India tu, Wisudu ke apa nama dia kan. Carilah nama dia tu, Wisudu ke apa something macam tu kan. Mereka ni musuh-musuh Islam yang pasti akan dibalas oleh Allah SWT kan. Kalau bukan dunia, insya-Allah di akhirat kelak kan. Seperti mana berlaku pada Ariel Sharon. Jadi Allah bagi message tentang kisah Abu Lahab ni, macam itulah yang akan berlaku pada orang lain supaya memberi inspirasi kepada para pendakwah orang yang buat Islam. Kalau kita kena tentang, kalau Islam perlu ditentang